Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik syarah kitab tauhid kita pada jilid yang ketiga kita ni. Syarah kitab tauhid jilid ketiga, bab 47 hingga 66. Bab 47 hingga 66. Ini bab 47 kita nak bincang mengaji Allah, Al-Quran atau Rasulullah sebagai candaan. Gurau-gurau lah. Mengaji Allah kata uduh ke maki ke. Al-Quran atau Rasulullah sebagai gurau saja pun boleh jadi kufur dan kafir. Man hazala bi syai'in fihi zikrullahi Al-Quran atau Rasul. Siapa-siapa yang hazalah dah mengejek sesuatu daripada Allah, Al-Quran atau Rasulullah. Nah. Oleh Dr. Fernanda Andirjah LCMA. Syarah. Bab ini menjelaskan tentang hukum mengolok-olok, gurau senda dah, atau mengejek atau menjadikan Allah, Rasulnya atau Al-Quran sebagai candaan benda gurau lah. Nak suka-suka lah. Hukum akal ini adalah boleh mengeluarkan seseorang dari Islam, boleh menyebabkan dia kafir lah, keluar daripada Islam. Kerana tidaklah dia melakukan hal tersebut kecuali itu menunjukkan bahawa tidak ada iman dalam hatinya. Dia boleh gurau tentang Allah dan Rasul Nabi ni, menunjukkan dia tak ada iman lah. Jadi dia kafir lah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, قد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. Dan Allah Azza Jalla telah mengkhabarkan dalam surah At-Taubah bahawa mereka itu kafir setelah mereka beriman dengan ucapan mereka, sesungguhnya kami mengucapkan kekufuran tanpa ada keyakinan tentangnya. Dah sebut kafir pun tak yakin kafir dah. Akan tapi kami hanya bersenda gurau atau bermain-main dah. Dan Allah Azza Jalla telah menjelaskan bahawa bersenda gurau tu, gurau-gurau main nak suka-suka dengan ayat Allah Azza Jalla adalah kekufuran, kekafiran lah. Dan tidaklah mungkin yang demikian ini terjadi kecuali pada orang yang hatinya lapang dengan ucapan tersebut. Kalau orang beriman sungguh, ia tak berani nak gurau, ia gerung lah. Gurau dengan Allah SWT dan Rasulullah dan Quran apa. Dan kalau iman itu ada dalam hatinya, sungguhnya iman itu akan menghalanginya untuk mengucapkan perkataan tersebut. Majmu' Fatawa juzuk ke-7 muka surat 20. Seseorang hamba semestinya mengagungkan Allah SWT, membesarkan Allah, Tuhan yang menciptakannya dan yang telah menciptakan alam semesta, dan bahkan dia telah memberikan dia rezeki dan segala-galanya adalah pemberian Allah SWT kepada kita, kepada makhluk. Akan tapi jika kemudian dia masih memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya atau syariatnya, hukum hakamnya, agamanya, maka hal itu menunjukkan bahawa dia, orang tersebut, tidak ada pengagungan, penghormatan sama sekali terhadap Allah SWT, sehingga tauhidnya batal. Terdapat banyak ayat dalam Quran Allah SWT menyuruh hamba-hambanya untuk mengagungkan, membesarkan Allah SWT. Di antaranya seperti perkataan Nabi Nuh AS kepada kaumnya, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapakah kamu tidak takut mengagungkan akan kebesaran Allah? Tidak mengagungkan akan kebesaran Allah. Wala ma lakum la tarjuna lillahi. Tidak takut ataupun tidak mengagungkan kebesaran Allah. Dan sungguh dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Surah Nuh ayat 13 hingga 14. Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah SWT. Lantas kenapa mereka masih lagi tidak mengagungkan pencipta mereka sendiri? Kemudian juga Allah SWT mencela orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah SWT berfirman, Ama qadarullaha qadrih wal ardu jami'a والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
Dan mereka tidak mengagungkan Allah SWT sebagaimana semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dia dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Surah Zumar ayat 67. Sesungguhnya selama ini kita telah belajar tentang tauhid. Iaitu tentang bagaimanakah seseorang mesti mengagungkan Allah SWT. Bahkan Nabi SAW melarang seseorang berkata, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu kepadanya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, Aja'altani Allahu niddan. Aja'altani Allahu niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Oleh kerana itulah, jika kemudian ada seseorang yang menghina Allah, merendahkan syariat Allah SWT, maka jelas dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia telah beriman sebelumnya, maka tauhidnya jadi batal. Kalau beriman sebelumnya jadi batal lah. Dan dia murtad, terkeluar daripada Islam. Inilah yang menjadi maksud dari pembahasan kita dalam bab ini lah. Pembahasan ini merupakan perkara yang penting untuk kita ketahui. Kerana kita dapati banyak lagi orang-orang yang terkadang-kadang meremehkan Islam, mencemuh, kecilkan Islam, mengejek syariat Islam, mengejek Nabi SAW, mengolok-olok ayat Allah SWT, dan terkadang-kadang juga sebahagian orang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan dan candaan waktu ramai lah. Kadang-kadang ada sebab juga, kadang-kadang dia pokok ustaz, pokok ulama ni lah. Dia jual agama, menonggak agama, sehingga ada orang ni benci ke agama, bukan benci ke orang penonggak agama, benci kepada Islam sendiri lah. Bahayalah. Oleh kerana itulah segala hal seperti ini mesti dijauhi, kerana kita harus mengagungkan Allah, Rasulnya, dan juga mengagungkan ayat-ayat dan syariatnya. Nah, sepatutnya tak sudut cara lah orang bawa agama ni, penonggak agama ni ramai dah. Ada setengah pondok tu gerogo bodoh dia. Setengah ustaz, apa panggil, selebriti dia. PU ke apa, selebriti ke khabar. Zina lah, rogo, budak tina lah. Jadi kita siapa kau, sepatutnya janganlah benci. Orang tu salah, bukan agama salah. Mengejek syariat Allah atau mengejek kaum mukminin merupakan kebiasaan orang musyrikin. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, dipermainkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemuhkan itu. Orang yang menyanyi, mencemuhkan itu sebagai balasan olokkan mereka, istihza lah, mempermainkan oleh mereka lah. Mereka mempermainkan Rasul tu, mereka kena balasan nanti lah. Surah An-Na'am ayat 10. Artinya bukan hanya Nabi Muhammad SAW sahaja yang menjadi bahan ejekan oleh kaumnya, akan tetapi Rasul-Rasul sebelum Rasulullah SAW sendiri pun juga diejek oleh para kaumnya. Demikianlah kebiasaan orang musyrik sejak dahulu lagi. Mereka mengejek, mengaji, memperlekehkan, memperli Rasul-Rasul mereka dan mengejek syariat Allah SWT. Allah SWT juga berfirman, Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mempertawakan orang beriman. Dan apabila orang yang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat. Surah Al-Mutaffifin ayat 29 hingga 32. Jadi orang berdosa ni, main hilang tawang, menganyi, memperlekehkan orang beriman, kedip batu dah. Gembira dia, perlekeh orang Islam, perbankan Islam. Lepas tu tuduh pula orang beriman ni sesat ni. Ni perangai orang kafir ni. Demikian dia pula mengolok-olokkan Allah, mempermainkan Allah, Rasulnya dan syariatnya juga merupakan kebiasaan orang-orang munafik. Allah SWT firman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, sungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olokkan saja. Surah Al-Baqarah ayat 14.
Demikianlah kebiasaan mereka orang-orang kafir dan munafik. Mereka melakukan demikian tidak lain kerana mereka tidak beriman kepada Allah SWT sehingga mengejek-ngejek adalah hal yang halal bagi mereka. Oleh kerana itulah bab ini menjelaskan tentang bahayanya seseorang yang mengejek Allah, Rasulnya dan Al-Quran kerana hal itu boleh membatalkan iman seseorang. Matan Allah SWT firman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, nescaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersanda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapakah kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok, wa gurau, wa mempermain-mainkan. Surah At-Taubah ayat 5. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, sebuah hadis yang salir dirangkai kemudian dirangkumkan sebagaimana berikut. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ma ra'ayna mislu qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akzaba al-sina wala ajbana 'inda al-liqa. ويغني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتقط إليه وما يزيده عليه. Bahawasanya ketika dalam peperangan Tabuk, ada seorang munafik yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli Quran ini. Perut mereka buncit, sukanya hanya makan dan permainkah. Itu dua orang baca Quran kuat ngapa Quran ni, perut buncit. Dan lebih dusta perkataannya, kata lawak pula dah papa baca Qurannya. Dan lebih pengecut dalam peperangan, kata naku pula dah orang ahli Quran ni. Iaitu yang dimaksudkan sebenarnya ialah Nabi SAW sendiri dan dalam para sahabat yang ahli Quran dan para sahabat yang ahli Quran lah. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, kau pendusta, kau lah munafik dah. Kau pendusta, kau lah munafik. Akan aku khabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka berangkatlah Auf bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut. Akan tetapi sebelum ia sampai, telah turun wahyu kepada beliau. Maka orang munafik tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan beliau sudah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah orang tersebut, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau saja dan berbuah-buah, mengobrol berbuah-buah sebagaimana perkataan orang yang sedang melakukan perjalanan. Maksudnya orang jalan kat buah kursi lah, gurau nak suka-suka, boring Ibn Umar radhiyallahu anhu berkatalah, sepertinya aku melihat orang itu berpegangan pada tali kekang untuk Rasulullah, sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata, kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Dia kata gitu dah, kaki dia pun negek dah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, nescaya mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok, buat gurau, buat suka hila tawa lah, permain-mainkan. Tidak perlu kamu minta maaf lagi kerana kamu telah kafir setelah beriman. Rasulullah berkata demikian tanpa menoleh dan tidak mengatakan kepadanya lebih daripada itu. Syarah. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah, pengarah kitab Tauhid Asal ni, membawa ke ayat ini sebagai dalil. Pertama, tentang orang-orang yang mengolok-olokkan Allah, permainkan Allah, Rasulnya serta ayat-ayatnya. Lanjutan dari ayat ini memberikan keterangan yang lebih jelas tentang bagaimanakah status orang-orang yang melakukan hal tersebut. Di mana pada ayat selanjutnya Allah SWT firman,
La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Tidak perlulah kamu minta maaf kerana kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami maafkan sebahagian dari kamu kerana telah bertaubat, nescaya kami akan mengazab golongan yang lain kerana sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Surah At-Taubah ayat 66. Ayat ini memiliki sebab nuzul, sebab turunnya ayat Quran lah. Sebagaimana pada hadis yang telah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, disebutkan bahawa tatkala Nabi SAW berperang dalam perang Tabuk. Lihat tafsir Tabari lah. Juzuk ke-14 buku surat 334. Sebahagian kecil orang munafik ikut dalam peperangan tersebut juga, dan sebahagian besar mereka tidak ikut dan tinggal di Madinah dengan berbagai-bagai macam alasan. Sesampainya mereka di Tabuk, mereka saling mengobrol buah-buah di antara mereka. Salah seorang dari mereka kemudian berkata, "Ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba alsina wala ajbana 'inda liqa." Belum pernah kami melihat seperti para ahli Quran ini. Perut mereka buncit, sukanya hanyalah makan, dan lebih dusta perkataannya lah. Banyak kecap lauk lah dituduh kepada sahabat, dan lebih pengecut dalam peperangan. Sebagai ulama mengatakan bahawa mereka sedang menceritakan tentang diri mereka sendiri, kerana yang paling pendusta adalah mereka sendiri sebenarnya. Yang paling memikirkan tentang perut mereka adalah mereka sendiri benarnya, bukan ahli Quran lah. Dan yang paling penakut dalam peperangan adalah mereka sendiri, orang munafik lah, bukan ahli Quran lah. Akan tapi tuduhan itu mereka tujukan pada Nabi SAW dan para sahabat Nabi. Orang yang mengatakan hal itu hanyalah satu orang. Adapun orang munafik yang lain hanyalah mendengarkannya sahaja. Akan tapi mereka juga menyetujui perkataan tersebut, tidak membantahnya. Seperti ini juga berbahaya bagi seorang Muslim. Jangan sampai kita duduk bersama-sama dalam sebuah majlis maksiat atau majlis yang ada kekufuran, atau bahkan tidak mengingkari maksiat atau kekufuran yang terjadi di majlis tersebut. Allah SWT berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, dipermainkan oleh orang kafir atau orang munafik lah, maka janganlah kamu duduk bersama-sama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kerana kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka Jahannam. Surah An-Nisa ayat 140. Oleh kerana itulah, meskipun hanya satu orang sahaja munafik yang berbicara dengan mengolok-olokkan Rasulullah SAW, akan tapi semua orang munafik tersebut juga sama hukumnya kerana mereka redha dengan ejekan tersebut, tidak menegurnya. Maka jika sekiranya kita berada dalam suatu majlis dan dalam majlis tersebut terdapat perkataan-perkataan yang mengolok-olokkan ayat Allah SWT atau mengolok-olokkan Rasulnya, maka hendaknya kita keluar dari majlis tersebut atau paling tidak menegur orang tersebut. Kerana jika kita tetap berada dalam majlis tersebut sementara tidak ada juga teguran, maka sungguhnya kita boleh dihukumi sama sahaja seperti orang-orang yang mengolokkan dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Penjelasan terkait firman Allah SWT dalam surah At-Taubah. Allah SWT firman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Jika kamu tanyakan kepada mereka, nescaya mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlulah kamu minta maaf lagi kerana kamu telah kafir setelah beriman. Surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. Orang-orang yang dimasukkan dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Kalau kita melihat pada konteks ayat ini dan ayat sebelumnya, kedua-duanya saling berkaitan dalam hal berbicara tentang orang munafik. Orang-orang munafik lah. Di mana daripada ayat sebelumnya Allah SWT berfirman, يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. Orang-orang munafik itu takut jika turunkan satu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati-hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok, berguraman terhadap Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Surah At-Taubah ayat 64. Berarti ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
Ini memang berkaitan dengan orang-orang munafik. Pada dasarnya ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapakah yang dimasukkan dalam ayat ini. Sebagian mengatakan bahawa yang dimasukkan dalam ayat tersebut adalah para sahabat yang beriman, kemudian kafir, kerana mengejek Nabi SAW. Akan tetapi yang benar adalah ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang kebetulan ikut dalam peperangan Tabuk juga. Kemudian mereka mengejek Nabi SAW dan para sahabat. Dalam riwayat yang telah disebutkan pula, orang-orang munafik beralasan bahawa ejekan atau olok-olokan mereka terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat hanya merupakan candaan gurau senda sahaja, semata-mata sebagai pelepas penat dan kebosanan dalam musafar, dalam perjalanan jauh lah. Akan tetapi dalam ayat ini Allah SWT tidak memberikan bantahan terhadap mereka bahawa mereka serius dalam mengatakan itu. Allah tak kata dia serius, dia gugar dah. Maka dari sini kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahawa mengejek Allah, Rasulnya atau ayat Allah secara serius atau bercanda, bergurau senda sekalipun, maka hukumnya sama sahaja, itu kafir belaka. Lihatlah orang-orang munafik, mereka bercanda, bergurau senda dan mereka mengaku bercanda, bergurau senda dalam ejekan tersebut. Akan tetapi meskipun mereka bercanda, bergurau senda, tetap dihukumi telah kafir oleh Allah SWT juga dah. Jadi Allah tetap mengkafirkan orang yang gurau main, suka tentang Allah dan Rasulnya. Alasannya sangatlah sederhana, iaitu tidak mungkin seseorang beriman berani bersenda gurau, bercanda dengan mengejek dan mengolok-olokkan tentang Allah, Rasulnya dan ayat-ayat Allah. Oleh kerana itu, hal ini menjadi perkara yang berbahaya. Kerana keluarannya seseorang dari Islam bukanlah hanya boleh terjadi kerana didasari oleh keseriusan. Tak serius, gurau pun jadi kafir. Akan tetapi jika boleh terjadi meskipun hanya sekadar bercanda, bergurau senda pun kafir juga. Dalam ayat ini Allah SWT firman, "Qad kafartum ba'da imanikum," kerana kamu telah kafir setelah beriman. Maksud iman dalam ayat ini adalah iman secara zahir saja, kerana iman orang munafik hanya pada zahirnya. Adapun batinnya telah kafir, maka setelah mereka mengungkapkan ejekan yang mereka sebut sebagai candaan tersebut, maka secara zahir mereka menjadi kafir. Oleh kerananya, maksud dari kerana kamu telah kafir adalah orang munafik saat itu zahirnya juga telah menjadi kafir, setelah sebelumnya zahir mereka adalah beriman. Pakar zahir dia pun kafir juga. Sekala zahir dia Islam, sebenarnya bad, tapi hati dia kafir dia. Ni pakar zahir kafir dia. Tetapi sekali lagi janganlah dibayangkan bahawa ini adalah para sahabat Nabi yang kafir kerana mengejek Nabi SAW. Akan tetapi yang dimaksudkan ayat ini adalah orang-orang munafik yang secara batinnya mereka memang telah kafir sejak awal lagi. Dalam ayat ini pula Allah SWT telah menyebutkan 3 konteks di mana jika seorang yang mengejeknya, maka dia jadi kafir. Para ulama tidak mensyaratkan pekafiran orang yang menghinakan agama itu dibarengi dengan yakin. Akan tetapi ia dinyatakan kafir hanyalah dengan menjelekkannya, meremehkannya atau mengolok-olokkan agama secara jelas. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, "Wa dzalika an naqul inna sabballahi aw sabba rasulihi kufran zahiran wa batinan wa sawa'un كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل." Dan demikian itu kita katakan bahawa sungguhnya mencela Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya adalah kekufuran, baik secara zahir maupun batin. Tidak ada bedanya baik orang mencela itu meyakini akan keharaman hal itu ataupun meyakini kebolehannya atau ia lalai akan keyakinannya. Dan ini adalah mazhab fuqaha dan semua ahli sunnah yang mengatakan bahawa iman itu adalah ucapan dan amalan. As-Sarimul Maslul Ibn Taymiyah juzuk ke-1 muka surat 512. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, "Hiya qat'ul islami biniyatin aw qalin kufrin aw fa'lin sawa'un qala istihza'an aw inadan aw i'tiqadan." Dia rida adalah memutuskan keislaman baik dengan niatnya atau dengan ucapan kufur atau perbuatan sama saja, meskipun dia mengucapkannya hanya untuk bergurau senda candaan atau mengolok-olokkan atau pengingkar untuk pembangkangan atau dengan keyakinan sama belakang. Minhajut Talibin An-Nawawi juzuk 1 muka surat 293. Di sini beliau membahagi ucapan kufur itu kerana 3 dan semua dinyatakan kafir belaka, mungkin kerana olok-olokan atau pengingkaran atau meyakini kekufuran tersebut. Berkata Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, "Faman sabba Allah ta'ala kafara sawa'un kana mazihan aw jaddan wa kadzalika man istahza'a billahi ta'ala aw bi ayatihi aw bi rusulihi aw kutubihi
Dan barang siapa yang menghina Allah Azza wa Jalla, sabar, cela, menghina Allah SWT, maka dia telah kafir sama saja meskipun dia mengatakannya hanyalah bercanda atau bergurau senda ataupun dengan serius, sama saja. Dan begitu juga orang yang menjadikan Allah Azza wa Jalla dan ayat-ayatnya dan Rasulnya dan kitab-kitabnya sebahagian bahan candaan olok-olokan. Al-Mughni sebenarnya muka surat 92. Jadi benda-benda dia buat main tu sebahagian apa? Boleh jadi kafir lah. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, bi khilafil mustahzi'in wal hazili fa innahu yalzamuhu at-talaq wal kufru wa in kana hazilan li'annahu qasidan litakallumi bil lafzi wa hazluhu la yakunu 'udhran lahu. Bi khilafil makruh بخلاف المكره والمخطئ والناس فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهاذل بل قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سورة التوبة ayat 5. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة ayat 6. وكذلك رفع المؤاخذة عن المخطئ والناس. Berbeza dengan orang yang bersendagara dan bercanda dah. Maka demikian berlaku baginya talak dan kufur. Nak cerah apa jadi sungguh gurau apa dah. Kekafiran apa gurau pasal kufur kafir pun gurau. Meskipun ia hanya bersendagara kerana ia sebenarnya bermaksud dan ingin untuk mengucapkan ucapan tersebut sebenarnya, dan candaannya tidaklah menjadi uzur baginya kecuali dia tengah tidur gurau masa tidur tu tak khabar lain dah. Selagi celek tak tidur kafir lah. Berbeza dengan orang yang diancam salah dan lupa, sungguhnya mereka diberi uzur. Mungkin diperintahkan untuk mengucapkan perkara kufur tersebut atau diizinkan untuk hal tersebut dah. Kufur ke cerah bini pun tak pisah takut. Dah tu lain dah. Orang yang bersendagara tidaklah diberi izin untuk bersendagara dengan kalimah kufur dan akad nikah ni tak. Kerana dia itu mengucapkan lafaz itu dan dia ingin mengucapkannya, dan tidak ada yang mengemalingkan dari maknanya, baik itu ancaman, kesalahan, lupa dan ketidaktahuan. Dan sendagara tidak Allah SWT jadikan sebagai uzur untuk memalingkan dari kesan ucapan tersebut. Bahkan pelakunya itu lebih berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tidakkah engkau lihat bahawa Allah Azza wa Jalla memberikan uzur untuk orang yang mengucapkan ucapan kufur kerana terpaksa? Selagi hatinya tenang dan yakin di atas keimanan, dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikan uzur bagi orang yang bersendagurau dengannya. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman, dan jika kamu tanyakan pada mereka, nescaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta rasul-rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf lagi kerana kamu telah kafir setelah beriman. Surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. Dan begitu juga Allah Azza wa Jalla mengangkat hukuman dari orang-orang yang salah dan lupa. Surah Al-Waqi'in juzuk ketiga muka surat 55 hingga 56. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan 3 konteks di mana jika seorang yang mengejeknya maka dia kafir. Pertama, Allah SWT. Jika seorang mengejek atau bahkan memaki Allah SWT, maka telah jelas kekafiran baginya. Kedua adalah mengejek ayat Allah. Orang yang mengejek Al-Quran maka dia juga kafir. Ketiga adalah Rasulullah SAW. Seorang yang mengejek Nabi SAW dengan perkataan yang tidak patut, maka dia juga telah keluar dari Islam, yakni jadi kafir. Kerana dalam sebuah ayat Allah SWT juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap yang lainnya. Nanti pahala segala amalmu boleh terhapus sedangkan kamu tidak menyedarinya. Surah Al-Hujurat ayat 2. Kalau mengangkat suara di atas suara Nabi SAW sahaja pun boleh menghapuskan amalan seseorang tanpa dia sedari.
Maka bagaimanalah pula lagi dengan orang-orang yang mengejek atau memaki Rasulullah SAW? Maka jelas sekali dia telah keluar dari Islam. Kerana tidak mungkin dia memakan Nabi SAW kecuali kerana dia tidak memiliki iman. Dia mencela menghina Nabi kecuali dia memang tidak memiliki iman. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana jika yang diejek atau diolok-olok adalah selain Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Bagaimana jika yang diejek adalah seorang ulama atau hukum tertentu atau mengejek perkataan seorang fuqaha, Dr. Fiqh, baru ulama menyebutkan bahawa jika ejekan tersebut terasa bahawa ejekan itu kembali mengarah kepada Allah, Rasulnya atau Al-Quran, maka dia telah kafir. Dia ejek tu, ejek Allah, Rasul, Quran. Dah. Mengarah ke arah tersebut, kafir lah dah. Akan tapi untuk menghukumi orang yang mengejek syariat sebagai kafir, maka mestilah diperhatikan dua perkara tersebut, perkara berikut ini ya. Pertamanya, dia henyakan memanglah termasuk syariat yang benar, bukan kau-kau baru dah. Jika tidak termasuk syariat seperti amalan bid'ah dan lain-lainnya, maka tidak boleh dikafirkan. Yang kedua, ucapannya memang soreh dan jelas, bermakna penghinaan. Berkata Ibn Najjar rahimahullah ta'ala, "Au ata biqalin au fi'lin sarihan fil istihza'i bil ladzina bid-din." الاستهزاء بالدين أو امتهن القرآن أو ادعى اختلافه أو القدرة على مثله أو أسقط حرمته كفر. Atau dia mengucapkan atau perbuatan yang jelas menghina ke agama atau merendahkan Al-Quran atau menuduh pertentangan dalam Al-Quran atau mengaku mampu mendatangkan yang semisal dengan Quran atau menjatuhkan kehormatan Al-Quran, maka dia kafir. Muntaha Al-Iradah. Juzuk kedua, muka surat 307 hingga 308. Di antara contohnya berkata Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, qalahu istihza' kana qila lahu qassun asfarika fa innahu sunnatun faqala la af'aluhu wa in kana sunnatun. Dia mengatakan sebagai bahan olok-olokan, seperti dikatakan padanya, potonglah kukumu kerana demikian adalah sunnah. Dia menjawab, aku tidak akan melakukannya meskipun yang demikian untuk sunnah. Jadi hak ni pun kira istihza' lah, menghina ke agama juga dah. Tufatul Muhtaj juz ke-9 surat 84 dah. Tak ada hormat ke Nabi dah. Contohnya seperti orang yang mengatakan Allah tidak boleh berbuat apa-apa atau syariat Nabi Muhammad SAW hanya berlaku di zaman dahulu dan sekarang sudah tidak cocok lagi. Maka ungkapan-ungkapan seperti ini menyebabkan pelakunya kafir. Akan tapi jika seorang misalnya mengejek ulama bukan dari sisi tersebut, melainkan dari sisi personalnya seperti mengejek cara bicaranya, maka dia dihukum kafir. Misalnya seperti orang yang mengejek seorang wanita yang memakai jilbab, pakai tudung lah. Jika dia mengejek orang tersebut kerana memakai jilbab yang menurutnya tidak perlu, maka dia telah kafir. Kerana ejekannya mengarah kepada mengejek syariat Allah. Dia tak boleh pakai tudung tu, dia ejek lah, pakai tudung. Akan tapi jika dia mengejek wanita tersebut kerana dia menggunakan jilbab yang berbau dan tidak bersih, Allah, terus pakailah tudung huduh busuk bangan dia. Maka demikian tidak menyebabkannya kafir lagi kerana yang diejek adalah person orang tersebut, bukannya kepada agama. Misalnya lagi seorang yang mengejek orang lain yang berjanggut. Jika dia mengejek orang yang berjanggut tersebut dengan mengatakan bahawa memanjangkan janggut itu tidak perlu dan tidak bagus, padahal dia telah tahu bahawa itu adalah syariat Nabi SAW, maka dia telah kafir. Kalau dia tahu benda tu betul, Nabi suruh dah. Kalau dia tak tahu lain lah. Akan tapi jika dia mengejek-ngejek kerana orang yang berjanggut itu tidak rapi dalam memelihara janggutnya, maka tidaklah dihukumi kafir. Intinya, jika ejekan yang dilontarkan semata-mata mengarah kepada person seorang, maka tidaklah menunjukkan kekafiran. Akan tetapi jika ejekan tersebut mengarah kepada mengejek Allah, Rasulnya atau ayat Allah, maka telah jelaslah hukumnya adalah kafir. Catatan pertama, suatu perbuatan atau perkataan yang merupakan ejekan atau bukan, maka kembali kepada uruf kebiasaan masyarakat. Jadi tengok dulu dah. Hakim boleh lah kebiasaan. Kalau setengah tu kecek uduh, tak katahin lagi, ada setengah tu boleh dah. Kata mulut uduh dah. Adapun hal-hal yang menurut sebahagian masyarakat itu adalah ejekan dan bagi sebahagian masyarakat lain bukan termasuk ejekan lagi. Contoh seperti membukul lembaran Quran dengan aliu. Di sebahagian daerah ada ulama yang bersikap keras terhadap orang yang membukul lembaran Al-Quran dengan aliu dan menganggap bahawa hal itu adalah bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Ada uruf tepat dia kalau guna aliu, dia tak lidah lah aliu dah. Lidah dia bukul lidah, dia tak tangan. Jari dia kepada aliu dia orang tak lidah dah. Lepas tu bekas aliu dia pergi Quran. Ada ulama setengah tepat kata hina Quran tersebut. Akan tapi untuk kebanyakan daerah di Indonesia,
Menganggap hal itu adalah hal yang biasa saja dan bukan penghinaan, dan memang tidak ada maksud untuk menghina dan merendahkan Al-Quran sama sekali dengan perbuatan tersebut. Oleh kerana itu, sebahagian bentuk ejekan dikembalikan pada uruf masyarakat, apakah menurut mereka itu dianggap mengejek ataupun tidak. Pernah ada orang yang bertanya tentang apakah menyimpan Al-Quran atau kitab yang berisikan banyak firman-firman Allah SWT di bagasinya, di beg yang terletak di bawah jok motor, termasuk mengejek-ngejek atau merendahkan Al-Quran. Tengok kata beg apa dah, tak bawah perut kata beg. Tentu yang demikian adalah bukanlah bentuk merendahkannya atau menghina Al-Quran. Bahkan boleh jadi itu termasuk bentuk penjagaan terhadap ayat-ayat Allah sebenarnya. Kerana boleh jadi jika ditaruh di luar, maka akan kotor dan segala macamnya. Dan juga secara uruf itu bukanlah sebagai bentuk ejekan sebenarnya. Begitu juga. Adapun jika Al-Quran dan kitab tersebut diletakkan betul-betul di tempat tersebut, sehingga kita akan duduk betul-betul atas dia, jok tersebut dia bekas bakasi dia, bagi-bagi dia. Maka yang demikianlah yang dikatakan merendahkan, menghina atau mengejek ayat Quran Allah SWT. Oleh kerana itu, kita tidak boleh menghukumi suatu ejekan secara pasti sebelum kita kembalikan melakukan tolak ukur, buat perbandingan, kaji dulu bentuk ejekan tersebut kepada uruf masyarakat setempat. Sebagai contoh, Nabi Musa AS pernah marah kepada Bani Israel tak kala beliau kembali dari tempat di mana beliau bertemu dengan Allah SWT. Ternyata beliau mendapati kaumnya sedang menyembah patung sapi. Batu lembu lah. Tak kali itu Nabi Musa AS membawa lembaran-lembaran Taurat dari Allah SWT. Akan tapi kerana Nabi SAW terlalu marah melihat perilaku kaumnya yang menyembah anak patung tu, batu lembu tu, maka kata Allah SWT, wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi qala ibn umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qawmiz zalimin. Musa pun melemparkan lauh-lauh lembaran Tauratnya itu dan memegang kepala saudaranya. Dia lempar tu kira biasa kafir lah, hina Quran dah, hina kalam Allah. Tapi mungkin maksud tu sebenarnya hina Quran, terkejut dengan benda yang karut, semua berhala terkejut sampai ke tertuhuk, terbuang, terlempar lembaran Taurat itu, dan lorak-lorak pegang kepala saudaranya, cepat-cepat dia pegang kepala saudaranya sambil menarik ke arahnya dah. Harun berkata, wahai anak ibuku, adik-beradik aku lah dah, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh soroklah melihat kemalanganku dah, sorok apa-apa tu dah. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim. Surah Araf ayat 200 ni. Jangan balas sama sendiri lah, tak suka kau musuh. Dalam kes ini, Nabi Musa AS membuang Taurat bukan dalam rangka untuk menghidang Taurat. Oleh kerananya ini merupakan contoh seseorang yang salah dalam berbuat. Salah kira-kira apa Nabi Musa bersalah, tapi perbuatan tersebut bukanlah dalam rangka untuk menghina ayat Allah, bukan nak hina, tak sengaja, dia terkejut. Intinya sikap seorang mengejek atau tidak pada dasarnya boleh dilihatlah, diketahui. Oleh kerana itu, untuk menghukumi apakah suatu perbuatan itu adalah ejekan, maka dilihat pada uruf, kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, hukum orang yang mengejek, menghina syariat, apakah boleh bertaubat jika seorang benar-benar telah mengejek atau memperolok-olokkan syariat Islam, kemudian dia sedar akan kesalahannya dan ingin bertaubat kepada Allah SWT, apakah taubatnya boleh terima? Maka hal ini ada khilaf di pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, taubatnya tidak boleh terima. Dan ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab Hanbali dan satu pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Berkata Ibn Najjar Al-Futuhi rahimahullah ta'ala, wala tuqbalu fid dunya taubatu zindiq wal munafiqul ladzi yuzhiru al-islam wa yukhfi al-kufra wala man taqarrar riddatuhu aw sabba Allah ta'ala aw rasulan aw malakan lahu sarihan aw intaqasahu. Dan tidak terima taubat orang yang zindik di dunia, dan zindik adalah orang munafik yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Dan tidak dapat juga terima taubat orang berulang-ulang kemurtadannya, atau mencela Allah Azza wa Jalla atau Rasul atau malaikat secara jelas, atau merendahkannya. Muntaha al-Iradat Ibn Najjar juzuk kedua muka surat 38. Begitu juga dinyatakan Al-Mardawi dalam Al-Insaf juzuk ke-27 muka surat 34. Dari sini dapat disimpulkan bahawa tidak terima taubat mereka adalah semua yang berkaitan dengan hukum-hukum dunia,
seperti warisan, hukuman pancung dan lain. Adapun antara dia dengan Allah Azza Jalla, maka sesuai dengan yang terdapat dalam hatinya sahaja. Jika ia jujur, maka diterima oleh Allah Azza Jalla dan di akhirat kelak dihukumi masih muslim. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Bahuti dalam Syarah Muntaha Al-Iradah. Juzuk ketiga muka 398 hingga 399. Sebagai ulama berpendapat bahawa orang yang telah melakukan penyelecehan, melecehkan terhadap, meremehkan terhadap syariat atau yang semisalnya, maka taubatnya tidaklah terima dan harus ditegakkan hukuman had, hukum hudud kerana dia telah dihukumi murtad, keluar dari Islam. Taubat pada dasarnya menjadi hubungan dengan dia dengan Allah. Adapun antara manusia sama manusia, maka bagi pelaku tersebut tetap mesti ditegakkan hukum atasnya, iaitu dibunuh kerana telah kafir, keluar dari Islam. Nabi SAW bersabda, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari nombor 1922. Dan jika dalil bahawa taubatnya tidak terima adalah firman Allah SWT yang telah kita sebutkan, la ta'tazru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kamu minta maaf kerana kamu telah kafir setelah beriman. Surah At-Taubah ayat 66. Pendapat kedua, taubatnya boleh terima secara mutlak. Dan menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, diterima taubatnya dan tidak dibunuh meskipun mengulanginya lagi jika hanya celaan atau olok-olokan. Berkata Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa in aslama sahha islamuhu wa turika liqauli ta'ala kulli ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wa li khabara fa idza qalu hadza 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Wa syamila kalamuhu kufra man sabbahu 'alaihi salatu wassalam aw sabba nabiyyan ghairahu wa huwa kadzalika 'ala al-asah. Dan jika ia masuk Islam, maka sah Islamnya dan dibiarkan tidak dibunuh berdasarkan firman Allah Azza Jalla, dan katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka akan diampuni apa-apa yang telah berlalu dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dan jika mereka mengucapkan syahadatain, maka terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku. Dan ucapan beliau mencakup tentang kekufuran, kekafiran orang yang mencela, menghina, memaki Rasulullah SAW atau mencela Nabi Islam beliau, dan memang demikian yang lebih sahih muktamad menurut mazhab Syafi'i. Nihayatul Muhtaj Ar-Ramli juzuk ke-7 muka 419. Sebagai ulama berpendapat bahawa orang yang telah mencela atau mengolok-olokkan syariat Allah boleh diterima taubatnya lagi jika mereka bertaubat. Dalil yang mereka bawakan adalah kerana tidak ada riwayat yang menyebutkan bahawa orang munafik yang telah disebutkan telah melakukan candaan gurauan dengan mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat dalam surah At-Taubah yang telah disebutkan tidak ditegakkan hukuman had atas mereka lagi. Mereka tidak dibunuh pun walaupun sebut kafir pun tak dibunuh. Padahal zahir mereka telah keluar dari mukmin menjadi kafir. Alasan inilah yang dijadikan sebagai ulama bahawa taubat orang yang menghina atau mencela syariat atau Nabi SAW, itu taubatnya boleh terima lagi. Akan tapi hal itu dibantah oleh sebagian ulama yang lain terutama mazhab Ambaliyah yang memilih pendapat pertama. Mereka mengatakan Nabi SAW tidak membunuh mereka kerana Nabi SAW pernah berkata, ma'adallah ayyatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Aku berlindung kepada Allah agar orang tidak mengatakan bahawa aku membunuh sahabatku sendiri. Jadi fitnah dah. Hadis riwayat Muslim nombor 1063. Orang-orang munafik itu secara zahir adalah sahabat Nabi SAW kerana mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi kerana Nabi SAW ingin menjaga citra Islam, maka beliau tidak membunuh mereka. Kerana jika Nabi SAW menegakkan hukum had atas mereka, dikhawatirkan orang-orang akan sulit untuk masuk Islam kerana adanya khabar bahawa Nabi Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Akan tetapi para ulama yang berpendapat bahawa taubat orang yang mencela Allah, Rasulnya atau syariatnya boleh terima, memberikan bantahan kembali atas bantahan di atas. Mereka mengatakan bahawa orang munafik yang mengejek Nabi SAW dan para sahabat disebutkan oleh para ahli tafsir bahawa dia akhirnya bertaubat. Dan tafsir ada pokok ni bertaubat. Disebutkan kalau tidak salah namanya adalah Ibnu Muhayyir. Setelah dia melakukan kesalahan itu dan bertaubat, dia merubah namanya menjadi Abdul Rahman dan meminta kepada Allah untuk mati syahid. Akhirnya Allah SWT mewafatkan dia dalam peperangan Yamamah saat melawan Musailamah Al-Kadzdzab.
Oleh kerana itulah taubat orang-orang yang mencela Allah, Rasulnya atau syariatnya, itu boleh terima sahaja. Dan juga ayat yang berbicara tentang orang munafik dalam surah At-Taubah tersebut selanjutnya berbunyi, Inna na'fu an ta'ifatin minkum na'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami maafkan sebahagian dari kamu kerana telah bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Surah At-Taubah ayat 9. Artinya sebahagian kelompok yang dimaafkan dan ada yang sebahagian lain yang diazab. Adapun di antara yang dimaafkan adalah Ibnu Humayr al-Ashja'i. Tadinya munafik mengejek Nabi dan bertaubat dan menjadi sahabat yang mulia. Maka dari itu orang yang mengejek, mencela Allah, Rasulnya atau ayat-ayat Allah masih ada kemungkinan untuk diterima taubatnya. Adapun penulis lebih contoh kepada pendapat kedua ini. Ibn Abdul Bar berkata, panjang kita ni lagi tak ada dah. Sekat tu kali dulu. Kita sama semua dah ni tentang bertaubat ni. Pendapat ketiga kita bincang sebenarnya. Allah a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.